antara hikmah kekalahan kali ini adalah orang yang seperti saya, yang akar umbi, yang asalnya dari kampung, boleh menjadi antara pemimpin nasional yang boleh membawa secara terus. Dulu kita nak bercakap ni, mewakili UMNO ni cukup susah. Nak duduk dalam UMNO pun masa dulu cukup susah. Orang politik, cukup-cukuplah berpolitik. Nak berpolitik biarlah semasa pilihan raya saja. Tapi lepas pilihan raya, sama ada kita menang jadi kerajaan ataupun menjadi pembangkang, yang paling penting sekali adalah kita kena bantu rakyat. Adakah bersatu dan PAS masa bekerjasama dengan DAP dulu prinsip ini hilang? Sudah tentu tidak. Begitu juga dengan UMNO. Dalam Malaysia ni, yang bergaduh bercakap soal agama bangsa ni, yang ekstremisme ni orang politik. Tapi kita di bawah, orang Cina boleh duduk makan dekat kedai orang Melayu, kita boleh pergi kedai mamak. Kita tak ada masalah di bawah ni. Pertamanya, dia membuktikan bahawa UMNO kini mampu untuk berubah. Siapa sangka bahawa seorang anak kampung yang tidak ada langsung latar belakangan keluarga politik, hari ini telah dipilih oleh UMNO menjadi seorang wakil rakyat, dipilih oleh UMNO menjadi seorang eksekutif kerajaan, dan akhirnya dipilih oleh akar umbi UMNO untuk menjadi menjawat jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Sebelum ni memang tidak, kita pun tak boleh, kita tahu bagaimana nak menjadi pemimpin ni bukan senang, terutama di peringkat nasional. Tapi kalau bila mana hanya seorang budak kampung yang tidak ada latar belakangan politik yang begitu kuat, telah dipilih dan menang dengan majoriti yang sangat selesa dan sangat besar. Maksudnya kat sini adalah UMNO ni kini telah berubah, dan perubahan itu telah bermula daripada pemuda, dan saya percaya ini menunjukkan satu tanda positif UMNO menuju ke arah perubahan yang jauh lebih baik. Memang PM kata tegas untuk tak benarkan untuk pengeluaran, sudah pasti, tetapi bagi pihak pemuda UMNO, kita telah berbincang dengan NGO dan juga dengan pemegang-pemegang taruh yang bertanggungjawab dalam K2SP untuk kita membincangkan cara yang terbaik untuk menolong rakyat. Jadi dekat sini kita kena lihat, mungkin PM ada keputusan sendiri, ada pendirian kenapa tak membenarkan lagi pengeluaran. Tetapi mungkin dari segi satu angle yang lain, mungkin PM tak ternampak perkara ini. Jadi itu tugas kami. Tugas kami membawa, dan sudah pastinya setiap keputusan yang dicapai itu mestilah keputusan yang, kata orang pun, keputusan yang menyebelahi rakyat. Jadi sekarang ni kita kena tengok ramai yang nak minta K2SP keluar pengeluaran bersasar ni. Tapi ada juga segelintir yang rasa tak perlu, sebab apa, untuk simpanan hari tua. Tapi yang ini kita kena duduk semeja, kena berbincang dan kena capai apakah kata putus dalam perbincangan itu, maka itulah keputusan yang terbaik untuk rakyat, dan kita kena akur dengan apa yang telah kita putuskan setelah berbincang dengan semua pihak. Kalau nak kirakan bantuan, semua orang nak akan bantuan. Jadi yang paling penting kali kita kena pasti siapa yang perlu kita bagi bantuan. Dia ada jenis banyak bantuan, dan sebelum ni pun kita dah dapat banyak bantuan, dan kerajaan pun hari itu dah meluluskan pelbagai jenis bantuan. Jadi K2SP, pengeluaran K2SP ni bukan salah satu-satunya cara kita nak bantu rakyat. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bantu rakyat. Jadi saya percaya ruang dan peluang ini perlu, apakah jenis bantuan ni, kadang-kadang maklumat yang telah kita buat dalam kerajaan tak sampai kepada rakyat ni. Rakyat tak tahu. Contoh, kalau rakyat rasa dia nak berniaga, kalau dia tak perlu keluarkan K2SP, dia ada banyak lagi jumlah dan juga bentuk bantuan yang telah dibina dan juga telah dilakukan oleh kerajaan. Inilah yang sepentingnya. Yang paling penting sekali, komunikasi antara kerajaan dan rakyat ini perlulah secara terus. Dia tak boleh lagi komunikasinya setakat gitu saja, dan rakyat tak tahu apa yang jenis bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Tapi pada masa yang sama, pihak kerajaan menganggap bahawa mereka dah lancarkan satu bantuan tu, dan dia orang anggap semua rakyat tahu perkara tu. Pertamanya, UMNO ni dicuci. Saya suka bila kita kalah, dan juga bila kita rasakan bahawa kita perlu perbaiki dalam berbanyak angle lagi sebenarnya.
Kalah sekali, kalah dua kali tidak bermakna kita akan kalah untuk selama-lamanya. Tapi setiap kekalahan itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa kali ini? Sebab tu hikmahnya, antara hikmah kekalahan kali ini adalah orang yang seperti saya, yang akar umbi, yang asalnya dari kampung, boleh menjadi antara pemimpin nasional yang boleh membawa secara terus. Dulu kita nak bercakap ni, mewakili UMNO ni cukup susah. Nak duduk dalam UMNO pun masa dulu cukup susah. Hari ini UMNO dah lebih terbuka. UMNO lebih terbuka kepada orang-orang muda, UMNO lebih terbuka kepada idea dan juga pendapat-pendapat yang agak tidak selari dengan UMNO pun mereka boleh menerima dengan apa yang telah dinyatakan. Selagi mana ia baik untuk UMNO, selagi itulah dia boleh digunakan. Kalau dulu kita tengok, masa UMNO menang dengan 3/4, UMNO menang dengan kerajaan besar, suara-suara anak-anak muda ni susah nak kita dengar ni, susah nak capai kepada pemimpin. Hari ini bila kalah, hikmah kekalahan itu adalah kita benar-benar boleh lakukan perubahan di dalam UMNO. Yang pertamanya, bukan saja UMNO, semua parti kena sentiasa berubah mengikut peredaran zaman tanpa meninggalkan ataupun mengenepikan prinsip yang mereka ada. Kita kena ikut rakyat, kita kena tengok apakah suara rakyat. Jadi jangan kita buat perkara ni dengan perkara yang syok sendiri saja. Orang politik cukup-cukuplah berpolitik, nak berpolitik biarlah semasa pilihan raya saja. Tapi lepas pilihan raya, sama ada kita menang jadi kerajaan ataupun menjadi pembangkang, yang paling penting sekali adalah kita kena bantu rakyat. Sebab hari ini rakyat di luar sana, kalau kita tengok jumlah keahlian bagi setiap parti ni kurang daripada 50% jumlah pengundi sebenarnya. Jadi kita tengok apa maksudnya? Maksudnya yang sibuk nak berpolitik ni orang politik. Tapi orang rakyat di luar sana lebih ramai lagi orang rakyat luar sana yang tidak menjadi ahli politik pada badan pihak. Jadi tugas sebagai pemimpin, tugas sebagai orang politik ini adalah untuk membantu semua pihak. Janganlah kita sibuk nak bercakaran sesama sendiri, akhirnya besok kita tak nak orang rakyat di luar sana rasa muak dan jelik dengan orang politik. Tidak kira apa sekalipun parti. Kita tak nak besok rakyat tidak percaya pada pemimpin parti politik. Dan bila rakyat tidak percaya pada pemimpin parti politik, sudah tentulah ia memberikan kesan yang sangat-sangat buruk kepada pentadbiran negara kita dalam tempoh yang akan datang. Jadi, tugas kami sebagai orang muda adalah untuk memberitahu pada rakyat di luar sana bahawa orang muda punya pendekatan kali ini adalah sedikit berbeza. Pendekatan kita kali ini adalah nak bawa satu politik yang progresif dan politik yang matang. Kita boleh duduk dengan pembangkang, kita boleh duduk dengan parti sekutu kita untuk membincangkan soal rakyat. Ini jauh lebih penting daripada kita bercakap mengenai nak tukar kerajaan, kita bercakap mengenai parti ini, parti resis, kita nak bercakap parti ini, parti yang menjahanamkan negara. Tidak. Saya percaya semua parti di dalam negara kita ni mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk better nation, untuk melihat bahawa Malaysia ini ke arah perkara yang lebih maju. Mungkin dari segi ideologinya berbeza, tetapi tujuannya tetap sama, nak melihat bahawa Malaysia ini mesti maju dalam masa yang akan datang. Pada masa yang sama, prinsip ideologi itu kita tetap pertahankan. Macam UMNO, orang kata UMNO dulu tidak boleh duduk dengan DAP, tapi hari ini bila keadaan politik ini berubah, kita atas arahan dan juga atas perintah yang di Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, bukan atas kehendak kita, tapi disebabkan atas kehendak yang di Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, maka kita akur. Maka kerajaan perpaduan inilah yang telah dizahirkan untuk menjadi kerajaan. Maka tugas kita hari ini adalah cukup untuk berpolitik. Tugas pemimpin hari ini, parti politik hari ini adalah untuk membantu rakyat, untuk buat polisi yang baik untuk negara, untuk masa depan anak-anak kita jauh lebih baik. Itu adalah tugas utama kita. Jadi kalau nak dikatakan bahawa UMNO duduk dalam DAP, dia prinsip UMNO ini hilang, saya nak tanya juga, adakah Bersatu dan PAS masa bekerjasama dengan DAP dulu prinsipnya hilang? Sudah tentu tidak. Begitu juga dengan UMNO. Saya tegas malam dengan kita baru habis bermesyuarat dengan pemimpin pemuda kerajaan perpaduan. Saya kata kita boleh bekerjasama dengan 3 prinsip. Prinsip pertama, kita kena saling percaya mempercayai satu lain. Yang kedua, kita mesti saling menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, kita kena memahami antara satu sama lain. Jadi, kalau 3 perkara ini boleh dilakukan, sudah tentulah kita melihat bahawa
masa depan Malaysia ini adalah jauh lebih baik. Jadi saya pun bercakap dengan pemimpin parti politik pemuda semalam. Saya kata ini masanya untuk kita mencorakkan gaya politik Malaysia pada 5 dan 10 tahun akan datang. Persepsi itu memang akan ada. Kita tak boleh nafikan kat sini. Memang akan ada sentimen di bawah bahawa DAP ni anti Melayu. Sebab tu sebenarnya dalam kerajaan perpaduan kita ada masa untuk membuktikan apa yang dikatakan itu adalah sebaliknya. Rakyat ni bila dia dimomokkan daripada peringkat awal, dia lahir dia dah cakap ni. Tapi sekarang ni ada ruang dan juga ada peluang bahawa untuk kerajaan perpaduan ini membuktikan bahawa apa yang dimomokkan selama ni adalah tidak benar. Dan juga untuk membuktikan bahawa bukan satu parti saja yang mau cakap mengenai soal agama dan juga bangsa. Semua parti bercakap soal agama dan bangsa. Jadi sudah tentu kali ni dia bila kita menjadi kerajaan perpaduan ni, kita kena buktikan kepada rakyat. Ini masa untuk kita buktikan kepada rakyat bahawa apa yang mereka fikirkan itu adalah salah dan terpesong jauh sama sekali. Jadi dengan itu saya berkatakan pemuda UMNO tetap konsisten dengan perjuangan kita. Kita kalau boleh, saya pun dah beritahu dengan rakan-rakan kita lain, jangan sentuh langsung agama, bangsa dan juga raja-raja. Ini perkara yang very sensitif untuk orang Melayu dan itu difahami oleh pemimpin daripada pemuda DAP dan mereka rasakan dia faham sebab ini very sensitif dan dia pun ini yang kita nak dalam Malaysia ni yang bergaduh bercakap soal agama bangsa ni yang ekstremisme ni orang politik. Tapi kita di bawah, orang Cina boleh duduk makan dekat kedai orang Melayu, kita boleh pergi kedai mamak. Kita tak ada masalah di bawah ni. Tetapi yang mainkan isu-isu ni adalah di peringkat atas. Jadi sudah tentu, bila kita berada dalam pimpinan ni, saya dah bercakap, saya dah minta juga, jangan sesekali kita sentuh 3 perkara ni. Dan hubungan ni kalau kita nak kekal lama, mesti ada percaya, saling memahami dan juga mesti menghormati antara satu sama lain.